Selamat tengah hari semua, apa khabar? Okey, kita cerita sedikit tentang perang di barisan hadapan Di Rabotino yang Ukraine sekarang telah menggunakan askar elit dan Rusia juga menggunakan askar elit mereka. Beberapa hari lepas Menteri Pertahanan kedua Ukraine berkata mereka telah mendapatkan Rabotino dan ini adalah penipu. Rusia kata kami masih berjaya mempertahankan separuh daripada Rabotino daripada diambil oleh Ukraine. Dan bukan senang Rusia nak memberi laluan kepada Ukraine untuk mendapatkan Mariupol, kerana bila awak sudah mendapatkan Rabotino dan awak akan menghala ke Mariupol. Kerana kita tahu Mariupol sekarang, kita lihat macam mana Rusia bangunkan Mariupol, berbagai projek dibangunkan. Jadi jangan harap Ukraine dapat walau mendekati Mariupol. Dan walaupun satu line pun Ukraine masih belum mendekati. Lagi kan 45 line Rusia yang kokoh sampai ke hari ini. Sebab tu Putin pernah katakan yang kami akan membina line yang untuk mempertahankan bandar-bandar yang macam negeri-negeri yang mereka telah dapat daripada diambil balik. Sebab tu Rusia taruh 45 line untuk Ukraine tempuh. Dan sampai sekarang satu line pun Ukraine masih belum dapat menyentuh line Rusia. Ada berita daripada Financial Times berkata Jerman melatih 6 bulan askar Ukraine untuk menggunakan tank Leopard tank mereka. Dan Jerman mempunyai masalah, iaitu bahasa adalah masalah. Dan yang kedua paling besar adalah askar Ukraine yang dihantar ada yang berumur sampai 71 tahun. Ini maknanya Ukraine memang terdesak, memang asal sumbat ialah untuk perang di barisan hadapan. Dari BBC News berita berkata berdozen askar Ukraine mati di barisan hadapan. Seorang pekerja penggali kubur di front line, dia kata makin banyak kematian makin kuat rakyat Ukraine berperang. Dan BBC berkata jika anda nak percaya atau tidak, dari US official Pentagon berkata bulan April sahaja 17,500 askar Ukraine mati dan boleh cecah ke 70,000. Ini adalah kira-kira di sebelah selatan counter offensive sahaja. Memang Ukraine infanteri mereka untuk melalui perang ini memang susah. Dan Bakhmut pun Ukraine tak kehilangan askar macam ni. Dari seorang komander Ukraine berkata yang Donetsk jatuh di dalam tangan Rusia bulan Mei. Dan inilah perang paling berdarah untuk perang Ukraine sejauh ini. 70,000 mati, 120,000 cedera. Di New York Times, 75,000 bulan April sahaja. Dan BBC berkata yang kita nampak kegagalan counter offensive Ukraine. Dan dari kira-kira Rusia pula, minggu lepas 43,500 askar Ukraine mati. Dan ini semua BBC terangkan kerana kenaikan kematian semakin hari semakin naik, bukan semakin kurang. Ini malapetaka kepada Zelensky regime. Dari artikel Bild daripada Jerman pula berkata dan Macron cuba menghubungi Putin dan mereka dapat menghubungi Putin kerana tekanan yang diberikan oleh rakyat EU yang perlu ada jalan perdamaian antara Ukraine dan Rusia. Mereka berdua bernasib baik kerana Putin nak melayan panggilan telefon mereka. Kerana Joe Biden dah setahun dah cuba nak berbual dengan Putin,
tapi Putin tak melayan panggilan telefon daripada Western. Dan perbualan Olaf Scholz dan Macron tentang duduk di meja rundingan. Dan lepas mereka menelefon Putin, Macron dan Olaf Scholz berbual antara satu sama lain, dan mereka berbual apa yang mereka berbualkan dengan Putin dan apa yang mereka boleh lakukan. Tapi yang memeranjatkan mereka, Putin tidak langsung menyentuh tentang sekatan ekonomi yang diberikan Rusia ditarik balik. Putin tahu sekatan ekonomi hanya akan menyakitkan negara EU, bukan Rusia. Dan baru sekarang mereka, negara EU, menyedari yang mereka tidak ada plan B untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Beberapa hari ini ada berita tentang Olaf Scholz berkata, tahun ini musim sejuk, tidak ada subsidi untuk rakyat Jerman untuk panaskan rumah mereka. Dan dalam keadaan macam sekarang, adakah Jerman saja terasa 2 tahun bila musim sejuk sampai rakyat mereka bersuara? Adakah hanya Jerman saja yang terasa benda ni? Saya rasa tidak. Negara EU yang terasa akan bahang bila musim sejuk nanti datang, macam mana bil elektrik untuk memanaskan rumah mereka. Dan ini adalah salah EU kerana mereka telah menutup pipeline Nord Stream 1 dan Nord Stream 2, ditutup selamanya. Adakah Rusia akan membuka pipeline ini? Dan saya rasa Rusia tidak akan membuka balik pipeline ini. Kerana apa? Rusia dah fed up dengan mereka. Kerana mereka ni macam cucuk pisau dekat belakang. Macam Jerman, macam EU, negara EU ni semua dah tak boleh pakai lagi. Dan sekarang ketua EU Ursula pun sekarang tidak banyak berkata-kata kerana dia diberi masa 2 tahun untuk menghancurkan ekonomi Rusia, dan sekatan ekonomi yang Ursula berikan kepada Rusia sikit pun tak memberikan kesan kepada Rusia. Dan mungkin Ursula akan ditendang dari jawatan tertinggi di EU.